Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Sandy selaku pengerusi majlis pada malam ini, Saudara Fahmi selaku penyelaras projek pada malam ini, Cik Mus ketua penarafan pada malam ini, seterusnya barisan juri yang adil lagi bijaksana, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Saya ingin memetik kata-kata Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di dalam filem lakonannya Anakku Sazali. Sekarang Sazali sudah ada banyak uang. Sazali boleh buat apa saja yang Sazali mau. Jadi Begitulah alunan tajuk pidato saya pada malam ini. Jika saya ada banyak uang, pasti saudara dan saudari akan tertanya-tanya, apakah yang saya akan lakukan sekiranya saya ada banyak uang? Inginkah anda tahu? nak ingin. Tak mahu tahu? Ya. Saya akan terangkan juga. Pada pandangan saya, sekiranya saya punya banyak uang, pertama sekali yang saya akan buat, saya akan laburkan duit saya di dalam memajukan, membangunkan industri hiburan. Kenapa industri hiburan? Pasti anda tertanya-tanya lagi. Industri hiburan adalah industri yang tidak pernah mati, sentiasa hidup segar selagi ada kreativiti di situ. Dan setiap orang pastinya mempunyai rasa keinginan untuk berhibur. Dan bagaimanakah hiburan itu? Terpulang kepada diri masing-masing. Sekiranya saya membangunkan industri hiburan, pasti negara kita secara tidak langsung akan mendapat manfaat yang besar daripada industri hiburan yang dibangunkan, kerana akan lahirnya produk-produk yang lebih berkualiti daripada yang ada sekarang. Saya tidak menafikan filem yang ada sekarang amat hebat, tetapi tidakkah kita jika mempunyai peluang dapat membangunkan dan membina lagi industri hiburan kita supaya setaraf dengan industri hiburan yang terdapat di negeri barat, di Hollywood misalnya, di Bollywood misalnya. Maka ini sudah menjadi kiblat kita pada hari ini. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, dan saya meyakini bahawa sekiranya saya membangunkan industri hiburan, maka secara tidak langsung masyarakat akan dapat dibina peradaban, paradigma dan pemikiran mereka berdasarkan acuan yang dibina daripada industri hiburan yang kita bangunkan itu. Secara tidak langsungnya pendidikan melangkaui kaedah yang pelbagai, mempunyai kaedah yang lebih banyak selain daripada pendidikan formal di sekolah. Saya pastinya mempunyai dua pilihan untuk mencorakkan industri hiburan yang bagaimana untuk dibangunkan. Pilihan yang pertama, saya boleh meneruskan hiburan konsep yang ada pada hari ini, iaitu memuja budaya hedonisme, materialisme, pergaulan bebas dan sebagainya, juga keganasan yang melampau. Itu pilihan saya yang pertama. Pilihan yang kedua, saya membangunkan industri hiburan berdasarkan kreativiti, inovasi, berdasarkan jiwa yang segar yang akan memacu jiwa yang ada ke arah lebih positif dan lebih baik. Maka sudah pastilah saya akan memilih yang kedua. Kerana itu saya akan mensasarkan hiburan yang akan membina masyarakat kita ke arah yang lebih kreatif dan inovatif. Langkah saya yang kedua, jika sekiranya saya mempunyai banyak uang, saya akan membangunkan pendidikan yang berintegrasi. Apakah pendidikan yang berintegrasi? Pastinya pendidikan yang seimbang dari segi rohani dan fizikal.
Di sana akan terdapat elemen kreativiti. Di sana juga terdapat elemen teknikal dan teknologi, sains. Dan saya bercita-cita untuk memperseimbangkan pendidikan ini bersama-sama dengan pendidikan kerohanian, melahirkan teknokrat yang boleh menghafaz Al-Quran 37, juga mampu untuk menghafaz hadis-hadis sahih dan hasan, melahirkan ulama-ulama hadis. Sebagaimana pada hari ini kita kekurangan ulama-ulama hadis, tetapi kita sudah ramai hafiz Al-Quran, tetapi tidak ramai yang tahu tentang hadis. Kenapa pentingnya hadis? Di dalam Al-Quran terdapat suruhan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berlaku adil. Tetapi bagaimana untuk berlaku adil? Maka hadislah yang akan menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW berlaku adil, malah kepada orang yang bukan Islam, apatah lagi kepada orang-orang yang susah, tidak kira apa agama sekalipun. Langkah saya yang ketiga, apakah yang ingin saya lakukan? Sekiranya saya ada banyak uang, pastilah saya akan menyediakan dana-dana yang sesuai untuk rakan-rakan, untuk orang-orang yang berminat untuk mengusahakan sesuatu perniagaan. Pastilah saya akan mengambil contoh sebagaimana Yayasan Bukhari, sebagaimana yang dibangunkan oleh Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, sebagaimana juga Tan Sri Ali Hashim yang membangunkan Johor Corporation, dan banyak lagi tokoh-tokoh korporat yang telah menyumbang bakti mereka di dalam membangunkan masyarakat, menggunakan kelebihan yang ada dari segi ekonomi mereka. Seterusnya, yang keempat, saya akan meneruskan pekerjaan saya pada hari ini, iaitulah sebagai pegawai tadbir. Walaupun pegawai tadbir yang berstatus kontrak, tetapi saya akan meneruskan kehidupan saya seperti biasa, kerana saya sudah ada banyak uang dan saya bertugas sebagai seorang pegawai tadbir. Saya akan bersama dengan masyarakat bawahan untuk sama-sama menempuh kehidupan yang biasa-biasa sahaja, tetapi memberi manfaat kepada diri saya dan rakan-rakan yang bersama dengan saya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, mafhumnya, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, itulah orang yang terbaik. Jadi saya berpesan kepada anda semua supaya menggunakan wang yang ada, walaupun sedikit, apatah lagi jika banyak, maka itulah orang yang terbaik, sebagaimana yang dikatakan oleh hadis sebentar tadi. Pesanan saya yang kedua, doakan saya dapat menjana banyak wang, dan saya akan mendoakan anda semua juga untuk kita sama-sama menjana banyak wang, dan kita akan hidup dengan penuh kekayaan dan kegembiraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.